Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ke podcast Bora Assalam. Jadi sempena kedatangan bulan Ramadan yang mulia ini, kita membincangkan topik yang berkaitan dengan Ramadan, iaitu teknologi dan takwa Ramadan Reset. Okey. Jadi kita akan membincangkan tentang fintech ataupun teknologi kewangan Islam yang relevan dengan bulan Islam yang boleh membantu kita ke arah menuju takwa. Jadi bersama kita hari ini dua tetamu istimewa ya. Encik Amiruddin, ketua produk ataupun head of product salah satu syarikat fintech. Dan juga Puan Fatina, KACAM yang juga menjadi perancang kewangan ya, memberi nasihat kewangan kepada orang ramai. Jadi tanpa membuang masa, kita memulakan dengan Cik Amir. Ya, saya. Okey, orang kata Ramadan ni bulan muhasabah kan. Jadi bagaimana teknologi ini boleh menjadi alat orang kata ibadah untuk menambah barakah di bulan Ramadan ini. Okey, sila. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum semua. Sebenarnya teknologi dengan takwa ni dia benda yang kita kena fikir secara bersama ataupun seiring lah kan. Teknologi ni sebenarnya bukannya bila kita kata teknologi dan takwa ni bukan benda yang baru kan. Sebenarnya sudah daripada dulu lagi. And teknologi pun memang dah jadi part of our lifestyle. Kita bawa teknologi tu dekat kehidupan seharian kita tu daripada dulu sampai sekarang kan. Cuma macam mana kita nak ukur teknologi ni supaya kita boleh pakai teknologi ni untuk benda-benda yang baik ke arah kebaikan lah. Sebab teknologi ni pun boleh guna untuk benda yang tak Ya, elok. pisau lah katakan. Macam pisau kan. So kita kena make sure that kita guna tools yang kita ada ni untuk melakukan ke arah kebaikan supaya kita mendapat lebih manfaat dan kita boleh orang kata menggunakannya untuk tujuan keberkatan hidup, especially dalam bulan Ramadan ni lah. Kan. So dalam fintech kan ataupun financial technology lah secara amnya kan, benda ni banyak bantu orang ramai untuk menguruskan preparation untuk menghadapi bulan yang mulia ni kan. Sebab normally biasalah kan Tina kan, bila dah masuk bulan Ramadan ni kita dengan persiapan dari segi kewangan, spiritual punya preparation. Tapi mostly kita selalu tengok ni preparation dari segi financial lah. So bila kita tengok preparation dari segi financial ni, yang paling penting macam mana kita nak uruskan kita punya kewangan kita supaya dalam bulan Ramadan ni dia tak ada halangan dalam segi kewangan, supaya kita pun boleh sentiasa buat ibadah dengan keadaan tenang tanpa perlu memikirkan masalah-masalah kewangan ni. So kalau kita tengok industri kat luar sana banyak dah membantu orang ramai macam mana nak mendapatkan kemudahan kewangan secara digital. Bank lah, marketplace lah. Semuanya dah macam-macam. Semuanya dah banyak bantu orang ramai untuk mendapatkan fasiliti ataupun untuk mendapatkan kemudahan secara digital kan. Ada certain marketplace yang kita tak perlu pun nak minta pembiayaan daripada marketplace tu, tapi dia boleh offer beli barang secara ansuran. Beli barang secara ansuran. Ini BNPL ke? Buy Now Pay Later. Buy Now Pay Later. Contoh. So itu pun adalah dalam salah satu kategori financial technology yang boleh bantu orang ramai supaya boleh buat preparation nak beli barang-barang keperluan asas daripada awal supaya kita boleh sambut bulan Ramadan yang mulia ni lah. Sebab kita punya tujuan bulan Ramadan supaya kita nak buat ibadah kita tenang kan. Kita tak nak ada faktor-faktor lain mengganggu pula kan. Mengganggu kita nak buat ibadah ni. Kewangan lah, barang-barang keperluan asas lah. Kadang-kadang stres lah. Sebab financially ni pun boleh menyekat kita untuk buat ibadah dengan tenang. Betul. Setuju. So macam contoh bulan Ramadan ni pun bulan yang patutnya kita kena banyakkan sedekah, banyak buat donation dan sebagainya kan. Banyak dah platform-platform kat luar sana tu memang dah sediakan segala tools untuk kita buat donation, zakat ke sekarang apa, wakaf dan one sebagainya. click away je. Saya pun sebenarnya by practice kalau pergi masuk je bulan Ramadan tu memang kita kat surau-surau sekarang ni dah pakai QR kan. Tak perlulah nak keluar masukkan tabung kan. Sebab sekarang ni tak bawa cash pun kan. Cash pun nak dapat susah. Betul. Kan dia dah semua cashless sekali kan. So kita QR kat masjid-masjid tu pun dah okey. Janji sebenarnya teknologi ni dia macam jambatan yang boleh menghubungkan kita untuk collect more ibadah-ibadah pahala-pahala secara
Inilah. Jadi boleh saya rumuskan, teknologi ini memudahkan lagi kita orang kata buat ibadah. Betul tak? Jadi macam Cik Amir tadi kan, dulu nak cari duit pun susah kan. Jadi satu lagi orang nampak kita kena sembunyi kan. Jadi kita kena sembunyi. Jadi sekarang ni orang tak tahu berapa yang kita sumbangkan. Betul tak? Kan? Contoh. Memang kan sekarang ni. Dulu kita tengok orang pun selalu yelah, macam tadi cakap lah kan, kita nak dapatkan cash sekarang nak dapat pun susah. So gunalah benda-benda apa yang dah ada available kat market ni untuk bantu kita dapatkan lebih banyak pahala-pahala daripada aktiviti. Okey Cik Amir. Okey, berbalik pada Puan Tina panggil Tina je kan? Boleh. Okey. Tina pengalaman tu banyak kan tentang sebagai perancang kewangan. Dulu ada jual takaful lah jadi bagi nasihat untuk orang berbelanja. Jadi Puan Tina sendiri mungkin orang kata pengalaman dan mungkin ilmu tu lebih. Jadi macam mana secara peribadi Cik Tina Puan Tina mengurus keluarga tu. Bertambah lagi dia kena kedatangan ahli keluarga baru kan yang apa dah berumur berapa bulan ni sebenarnya? Baru 8 bulan. 8 bulan. Okey. Kecil lagi. Kecil Okey. Macam mana tu Tina? Banyak keperluan. Ada perubahan lah berbanding dulu berdua je kan. Sekarang ni dah bertiga. So sekarang ni I rasa sebab bila dah ada anak kecil ni I punya I would say my focus sekarang dah berbeza. Sebab dulu I rasa it's all about me ataupun me and my husband. Sekarang ni ada another one. So dia macam I rasa banyak macam kan perempuan banyak lagi fikir benda ni generally lah memang macam tu kan. Ni kan sebab kita fikir lampin cukup ke, susu cukup ke, benda semua ni. So macam perempuan lebih particular lah. kita memang particular, dia macam bukan sampai tahap itu. Lelaki dah bekerja. Betul. Jadi macam kita orang ni macam always kena one step ahead, yang macam nak fikir kena apa nak kena ada ni preparation ni semua. Adakah it's all here, everything on you? Husband you tak involved kan dalam kewangan? Dia bukan nak cakap tak involved, sebab to me I rasa what we do every year adalah we sit down together to discuss our financial for the year. Sebab bagus to us adalah ada sesi belanjawan lah kira. Kena ada and how much you spend budget last year and then how much yang kita akan spend this year. Sebab kita tahu yang this year akan ada baby, so definitely akan ada lonjakan perbelanjaan kan. Jadi macam how do you want to manage that? Adakah you nak jadi an impulsif punya orang yang alah belilah je nanti you fikirlah later kan. Macam I know that I believe lah most women would be that, sebab kita tak nak be calculative sangat. Betul. But I tahu yang sometimes lelaki can be calculative but in a good way, because dia tahu macam you spend I nak kena cari duit. So macam when we sit down tu kita nak macam budget. So when we have a target, then only you akan tahulah where are we and where are we going with this. So macam to me benda tu sangat penting, sebab walaupun to me ramai orang when diorang kahwin, bukan ramai orang, I tak nak tak nak scratch that. Tak nak generalize lah. Tak nak generalize because I rasa awal-awal kita orang macam tu, macam kita orang tak discuss money in all literacy, meaning I belanja I tak beritahu you belanja you tak beritahu I. But now as husband as wife you kena be so transparent so that you akan tahu boleh track together. So ada beza tak dengan Ramadan dan bulan-bulan lain? Ramadan sebab sekarang ni I rasa dia dah timbul dah mood Ramadan dia tu. Dia mula yang macam nak beli macam-macam lah. Yelah. Konon ini nak masak macam-macam juga. Cik bukan I masak, sebenarnya masak. Beruntung husband masak. I know. Thank you. Jadi dia pun macam I rasa nak masak ni. Ni dalam pelotak adalah I kena ada ni. Bahan-bahan dia. Jadi macam preparation tu pun perlukan target yang takkanlah you nak spend sesuka hati you sebab just because you rasa nak masak benda ni, you nak beli benda ni. Kadang-kadang pergi bazar lagi bahaya. Cakap nak beli satu lauk je, tiba-tiba tangan panas. Jadi about your family, you nak jimat, you masak sendirilah, compare pergi bazar. Macam mana tu? Okay, kita akan ada, to me sebab both of us are working, so akan ada masa yang kita tak sempat nak masak. Jadi itu okay for you to buy outside, tapi ada target lah, maksudnya ada budget. You set a budget and then macam okay that's it, jangan nak
overspend because now is everything is trackable dekat phone you kan. Betul. You bayar apa-apa semua guna QR, so you can trace. Trace lah kan. Jadi macam to me adalah when you have that kind of I would say luxury juga sebab it's accessible sekarang untuk semua orang, so you track. Saya menarik tentang poin Tina tadi cakap bila everything teknologi ni traceable. Jadi Betul. tak timbul rasa curiga antara hubungan suami isteri tu. Dulu boleh sembunyi kan. Abang belanja apa saya tak tahu. Tengok bil. Sekarang ni tak. Sekarang ni everything very very transparent. transparent sekarang ni kan. Itu bagus untuk hubungan suami isteri kan. Jadi saya kembali pula kepada kepada Encik Amir. Encik Amir macam mana keluarga? Encik Amir ada 3 orang anak kan? Ya, saya. Okey. Tadi segi perspektif POV seorang isteri lah dan ibu. Macam mana segi perspektif seorang suami dan bapa? Adakah Encik Amir serah sebulan-bulannya pada isteri atau Encik Amir masuk campur juga involve dalam perancangan belanjaan keluarga tu? Kewangan keluarga. Okey, sila. Saya mempunyai approach yang berbeza lah kan. So saya sebenarnya ada create satu account bersama dengan wife untuk letak segala perbelanjaan saya dalam tu lah. Maksudnya daripada gaji saya dan gaji wife tu kita letakkan certain percentage, kita letakkan dalam satu account. So the account tu sebenarnya kita boleh utilize untuk benda-benda lain lah kan. Contohnya contoh sebab kita nak beli barang dapur ke ataupun nak beli keperluan-keperluan ke, nak belanja ke, nak shopping ke, semua dalam tu kan. So macam Tina tadi kata dia boleh trace kan. So benda ni penting supaya kita tak kacau duit-duit kita yang untuk kecemasan betul. kan. Dan komitmen-komitmen lain kan. Komitmen lain. So I put aside both saya dengan saya punya wife, saya put aside dalam satu separate account, menggunakan duit tu dan berhemahlah ikut perbelanjaan apa yang dalam Jadi account. adakah untuk Ramadan ni ada sedikit peningkatan ke macam mana? Allocation tu. Ada Atau peningkatan, memang ada peningkatan lah sebab dengan harga barang pun yang kadang-kadang mahal, so kita kena increasekan sikit lah dia punya amount tu kan. Tapi apa yang saya nak cerita kat sini, memang kita kena bijak untuk menguruskan kita punya kewangan kita lah kan. Dan bijak ini lebih mudah kalau kita uruskan dengan teknologi-teknologi yang telah disediakan. Dia banyak membantu kan? Banyak membantu kan. Bukan setakat teknologi kewangan. In fact, masa bulan Ramadan pun saya dah kurangkan anak-anak ni pegang-pegang gadget-gadget ni. So dekat dalam gadget-gadget ni semua, sebab saya ada satu handset ni, handset ni saya ada satu application yang boleh monitor penggunaan handset untuk anak-anak. So dia boleh pakai tu orang kata untuk 3 jam saja untuk satu hari. And then dia lock. Dan dia lock. Dia monitor punya So dia screen. jadi macam top up lah kan. Macam top up untuk anak-anak kan, sebab anak-anak ada handset sendiri. So kita yang kawal dia punya penggunaan. So bagus. bukan teknologi kewangan je, tapi teknologi yang boleh membantu kita menguruskan aktiviti kita dalam bulan Ramadan ni, sebab kita nak dapatkan benda yang baik-baik dalam bulan Ramadan ni kan. Kita tak nak kita buat benda-benda yang orang kata lalai, melarang, betul tak? Melarang. Jadi peranan bapa kata sebagai yang kata mas'uliyah, sebagai kata bertanggungjawab untuk ahli keluarga kan. Dalam mendidik isteri dan anak-anak. Jadi macam mana Encik Amir menggunakan teknologi untuk orang kata tadi kan menambah lagi kata keberkatan dari segi kekeluargaan kita kan di bulan Ramadan ini. Yalah, kalau dulu mungkin bagi anak tengok-tengok entah apa-apa pun cerita. Jadi bulan Ramadan mungkin ada perubahan ke sikit, ataupun waktu bersama keluarga tu ada tak tahulah solat bersama ke. Tapi penggunaan teknologi tu macam mana? Manfaat teknologi tu? Saya rasa penggunaan teknologi tu masih je sama kan? Sama saja. Tak kisahlah bulan Ramadan ke ataupun bukan bulan Ramadan pun. Cuma penggunaan gadget-gadget yang teknologi selain daripada teknologi kewangan ni kita kurangkanlah. Cuma yang part-part lain macam mana nak urus perbelanjaan, kewangan tu itu kita kena, saya dengan wife mostly akan bersamalah. And then kita pun macam saya dengan my wife pun akan sebelum nak masuk bulan Ramadan itu kita dah discuss berapa banyak keperluan untuk perbelanjaan kita bulan Ramadan dan selepas bulan tu, which is hari raya lah. So kita dah tahu dah allocation kan. So dari situ kita boleh tahu platform apa yang sesuai untuk kita guna. Sebab teknologi ni banyak kat luar sana ni. So platform apa yang sesuai. Bank mana yang patut kita guna dan approach kan. Dia teknologi tu banyak kat luar, teknologi kewangan, tapi kita pilih lah. kena pilih yang patuh syariah. Yang patuh Itu syariah. Yang kita kena
define perbezaannya. Betul. Jadi saya kembali kepada Fatina lah. Orang kata bulan Ramadan ini bulan berjimat cermat untuk menginsafi diri, merasai orang yang susah. Contohnya yang berada di war zone, contohnya di Palestin, di Sudan, yang susah nak makan, roti pun tak jumpa dalam seminggu kan. Kita sini senang je pergi buffet Ramadan. Berbuffet-buffet. Buffet bagai kan. Sampai Lepas tu tak habis. membazir tak habis kan. Tapi apa yang berlakunya sebaliknya, bulan orang kata lebih berbelanja lagi. Itu hakikat yang tak ada. Betulkah statement ini? Macam mana Fatina? Saya rasa soalan ni sangat relatable lah kepada saya sebab secara teorinya ialah betul lah sepatutnya lagi sikit lah perbelanjaan you sebab siang you tak makan. Betul. Malam je you makan kan. Tapi kenapa perbelanjaan ni makin banyak? Jadi So, macam mana? Malam makan 2 kali. Makan moreh lagi kan. Siang. Tambah lagi. Atau sahur lagi. Aduh. Mungkin. Sebenarnya boleh je kan makan yang buka tu ke sahur. Tapi tak mahu lah Lauk benda sama. lain. Boleh je. Ini mamak juga. Tapi bagi I memang dia bergantung balik pada individu tu. Sebab contohnya kalau you ni sejenis orang yang memang ada budget, you strict to your budget, you follow your budget, then you takkan strict pun you punya daripada you punya budget. Tapi kalau you sejenis orang yang macam I yang kadang-kadang macam dah ada anak ni lagi ke laut sikit dia punya spending Sayang ke dia anak macam- kan. dia Sanggup macam- belanja. Tak apalah. tak apalah Tak apalah kan untuk anak. boleh lah ni lah kita carilah duit nanti dah sudah Duit boleh dicari kan, kata. boleh dicari barang ni mungkin dah tak ada dah bulan depan macam tu. Jadi tu bahaya. Lepas tu nanti kita nak pergi bazar lagi, nak beli tu beli ini, lepas tu tak masuk lagi kalau kita nak persiapan untuk beli sahur lagi. nak Tu beli tak masuk anak raya lagi kan. Tu Anak jadi raya. kita tak bincang itu. Itu cerita lain pula. Itu memang besar tu punya tu nanti sebab to me I tak tahulah kalau isteri you macam mana sebab I akan decide colour apa, baju apa tu betul. semua Nak untuk sedondon. beli. Nak sedondon. Si baik bawa seorang anak. Yang last year tak boleh pakai dah, tak boleh recycle. Tak Takut boleh. orang nampak Instagram tu kan. Lain. Lah colour sama pula kan. Ada lagi tu. Ada. Kan. Padahal boleh je nak apa AI tukar colour tu sebenarnya boleh je kan. Ada. Betul, Macam betul. tu lah. So macam Betul particular Ustaz ni. Tante dia yang sebenarnya Pengalaman. banyak colour. Tapi dalam kes ini dalam maka kata Allah dah peringatkan kita innal mubazzirin kana ikhwanus syayatin kan. Wa kana syayatin li rabbih kafura. Jadi siapa yang mubazir ni kawan pada syaitan. Jadi syaitan ini sejahat-jahat yang sebab dia kafir kan. Jadi takut dengan kita tak nak jadi kawan syaitan kan. Ada. Walaupun syaitan dan jin digari you kata di change bulan puasa tapi ada yang terlepas juga. Ada terlepas. Dia mungkin duduk sebelah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Kena ruqyah lah tu. Tak apa. Jadi untuk menyelesaikan ada solusi tak? Teknologi boleh jadi solusi tak untuk mengawal pembaziran ni? Mesti ada Ada sebab solusi. sebenarnya Banyak. benda Membantu ni kan? alat yang membantu kita sebenarnya. Betul. Tapi at the end of the day adalah benda ni alat. Alat Tapi kan? kalau you tak ada kesedaran diri bila you membuat pembelanjaan ni benda semua jadi alat tu tak jadi kebaikan guna. kepada you pun. Tak ada Betul. function. Tak ada function lah kan? sebab you pun dah tak tahu beza kehendak dan kemahuan dah time tu sebab kesenangan benda ni juga. Jadi at the end of the day adalah you kena ukur baju Pada badan sendiri. sebab kalau you tak tahu dan you akan Itulah. terus apa kawan setan. Kawan itulah setan. Itu baik. Okey. Okey. Jadi Fatina dah kata affirm teknologi boleh membantu dalam mengawal kata nafsu kita, nafsu serakah kita ni. Bulan puasa berlapar lagi lah nak gambar mata kan, pergi bazar kuih banyak gila. Kadang-kadang balik keraipak kosong, tapi keraipak oksigen. Dah makan kenyang. Lepas tu tambah dosa pula, kutuk-kutuk pula apa ni pun jual ni. Jadi nak elak benda tu masak sendiri kat rumah Sebenarnya makan sikit je kita masa sikit. puasa. Masih sikit kan, membazir kan. Tapi sebab lapar tu the whole day tu dah macam Correct. makan apa I agree. ni macam tu. Saya dah lama tak pergi bazar Ramadan, saya nak elak Saya Sebab cuba memang elak selalu tahun ni. kuat belanja lah. Bukan belanja, tertipu. 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 Balik-balik karipak oksigen. Balik ni kata baik aku masak sendiri je. Tapi tak masak-masak. Okey, Cik Amir macam mana pula pendapat Cik Amir? Saya nak imbau kenangan lama. Berbanding Cik Amir umur berapa? Tak payah nak tanya kan, nak umur berapa kan? Tak apa.
Ramadan dulu dan Ramadan sekarang, ada beza tak? Adakah teknologi menjejaskan Ramadan kenangan lama dulu yang mengusik jiwa berbanding dengan sekarang? Apa pendapat Cik Amir? Saya rasa teknologi yang ada sekarang ni berbanding dengan dulu, teknologi sekarang lebih mengeratkan kita lah. Kita kena guna teknologi ni sebagai satu tools untuk mengeratkan ukhuwah antara kita. Macam dulu kita nak jumpa saudara mara pun jauh. Susah, Tak ada medium of communication. Macam mana dulu kita call yang macam Dulu Tak boleh nak call. tak angkat. Tak angkat. Kita Ring-ring. macam okey je kan. Sekarang ni semua teknologi tak ujung jadi kan. Kita nak send message, nak send duit, nak send duit raya pun kadang-kadang dalam tu juga kan. Betul. So dia lebih membawa teknologi ni sepatutnya Merapatkan ukhuwah lagi kan? merapatkan ukhuwah kita lah kan. So Sepatutnya lah. itulah saya punya kata dua untuk apa ni lah, untuk teknologi merapatkan ukhuwah. Tapi mungkin ada kenangan yang Cik Amir nak kongsi dengan kita semua zaman masa kecil dulu Ramadan. Puasa penuh tak masa kecil? Adalah banyak Adalah. hadiah. Adakah dapat upah puasa dulu ke? Biasalah. Biasa. Tapi sebabkan dalam time tu dia tak ada teknologi. Kena purification tu je. Dia tak ada teknologi, so kita kena minta gitu je lah. Ya Allah tunggu. Maafkan aku. Cik Injan ada nak kongsi kenangan-kenangan lama? Ada. Puasa dulu ke puasa sekarang? Puasa dulu yang puasa sekarang mungkin sebab kalau dulu tu saya kecil lagi. Apa? Tak ingat Tak ada. Allah. Tak adalah. Sebab dia lahir bulan Mas. Lahir-lahir dah ada internet ke? Muda kan? Kita lahir-lahir. Dah ada dah internet tu. Lain kategori. Itulah. Okey. Nak kata beza tak ada beza sangat lah. Cuma berbeza dia yelah dulu you dengan family Betul. besar and you memang masa makan you semua Jadi kenangan bersama family lah. Sekarang ni family. you ada family sendiri. Ada family sendiri, dengan tapi husband, dengan that's anak. cycle of life lah. Betul. Yang Jadi saya tarik yang Cik Amir cakap tadi. Teknologi kadang-kadang merapatkan ukhuwah, tapi dia bergantung pada ibu sendiri. Padahal kita boleh call je mak kita, nak WhatsApp, nak FaceTime, tapi berapa ramai yang tak guna teknologi tu. Benar. Mak ayah menunggu kat rumah kan. Dulu susah kan nak ring-ring. Padahal angkat telefon. Mak apa khabar? Senang kan? Betul tak? Tapi berapa ramai yang buat macam tu. Kita sibuk dengan kerja kita dan melupakan orang-orang tersayang yang menanti kita di rumah. Dia kan? sebenarnya bagilah teknologi apa-apa pun. Dia bergantung pada diri sendiri juga Kena kan? tengok pada Betul. diri sendirilah kan. Sepatutnya teknologi ni lebih bawa kita ke arah yang lebih bagus kan. sepatutnya lah. Merapatkan orang yang jauh kan. Menambah dekatkan lagi dengan orang yang kita sayang. Sebab kadang-kadang orang menyalahkan gadget. Contoh macam tadi ada anak 3 kan. Ada handphone masing-masing. Anak saya memang tak benar. Anak dia handphone. Kecuali dah umur 16 tahun baru saya bagi handphone. Tapi kalau kita memanfaatkan telefon untuk benda baik, boleh. Jadi ramai yang menyalahkan, dah bagi handphone kecil-kecil. Kenapa kan? Kita tak boleh salahkan teknologi. Sebab saya rasa sebab Kita zaman dah sekarang dekat zaman yang zaman sekarang ni semua anak-anak Semua semua ada. dah perlukan Betul. handset. Pelajaran pun sekarang ni cikgu-cikgu pun WhatsApp kita, and then anak-anak pun kadang-kadang nak buat call. Surprisingly anak-anak yang darjah Masa PKP itu tak paksa kan? yang darjah 6 tu pun buat Terkiak-kiak call dapat. dengan call dengan Dengan kawan-kawan kawan-kawan. dia, discuss apa certain pelajaran dan sebagainya. So memang tak boleh nak kita nak cakap tak boleh pakai. Tak boleh. Cuma kita kena guna limit lah sikit. Limit lah. Okey. Bagus. Jadi saya rasa masa mencemburui kita jadi saya sebenarnya pun nak singgah kat bazar Ramadan tak lewat. Tadi bukan kata tak nak pergi. Saya suka ronda-ronda. Suka pergi TDI, Putrajaya. Saya suka tengok yang mana yang menarik. Bazir juga tadi. Bazir masa. Dia merapat kuah. Saya Bazir suka masa. Bukan bazir duit. Kat tak sebelah ada je ni. Saya nak membantu usahawan-usahawan kita. Wah, begitu. Itu niat saya. Dia bergantung pada Wah, niat saya. twist. Jangan Twist. salah sangka. Plot Jangan twist. suka judge Jadi di Ramadan saya nak membantu golongan usahawan kecil-kecil kita supaya berkongsi rezeki. Itu niat saya. Betul tak? Betul tak? Dia kena ikut orang dia lah. Kau orang lah. Okey. Boleh lah. Jadi kita Boleh, rumus kita wrap up jadi saya rasa Cik Tina pun busy kan nak balik nak husband nak masak. Cik Tina tak nak masak Saya Potong-potong bawang preparation lah untuk prep. tak juga. Dia nak balik kerja untuk husband masak. Macam mana? Saya tak sabar untuk Suami tak apa, misali. Banyak pahala. Suami misali. Suami misali. Betul. Okey. Tapi Cik Amir pun ada tolong Wahyu masak Tidak. Saya tak tahu. Tak ada. Saya tolong beli beras. Boleh beri beras Tolong. Okey, kita rumuslah.
Jadi orang kata Ramadan ni datang hanya setahun sekali kan. Jadi kita guna dalam 12 bulan tu, 1 bulan je Allah kata aku mewajibkan kamu berpuasa. Seperti kata Allah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alaikumul ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tattaqun tu faham kan? Takwa. Jadi dia kata, wahai orang-orang beriman, kami telah mewajibkan kamu berpuasa sebagaimana kami telah mewajibkan orang-orang sebelum kamu. Semoga semoga kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi berbalik pada topik hari inilah, teknologi dan takwa. Jadi setiap teknologi itu kalau kita aim untuk menambah ketakwaan kita, untuk merapatkan diri kita kepada Allah, insya-Allah kita dapat pahala. Kan? Tapi bila teknologi disalahgunakan, bertambahlah dosa. Kan? Teknologi hidup tengok benda lain apa yang menambah dosa, lebih kita elaklah. Benda-benda tak elok ataupun auzubillah lah. Okey. Jadi soalan terakhir lah. Apa harapan Cik Amir dan Jutina lah bulan puasa 2026 atau 1447 Hijrah ni? Harapan saya untuk Ramadan kali ini ni, kita kena stay humble lah. Stay humble, dapat meningkatkan ibadah kita, dan yang paling penting selain daripada mengikat silaturahim antara kita dan keluarga kita, jiran-jiran dan apa semua, jiran-jiran dan sebagainya, dan kita pun at the same time kita improve kita punya spirituality kita dalam bulan Ramadan ni. Sebab ini je lah bulan 30 hari ni kita nak disiplin. Betul. Benda-benda lain kita boleh disiplin pula. Bila time bulan Ramadan ni kita tak ambil advantage, kita rugilah. So kita try to disiplin untuk kita sebaik yang mungkin, dan kita gunakan teknologi ni juga supaya menjadi alat untuk kita sentiasa konsisten. Sentiasa konsisten. So itulah saya punya takeaways dan nasihat saya pada yang mendengar podcast ni. Kita kena berhemah dalam gaya kita berbelanja. Gaya kita berbelanja. Kita kena berhemah dalam gaya kita berbelanja, dan kita cuba elakkan hutang-hutang yang tak perlu, unnecessary. Sebab kat platform kat luar sana tu ada je yang bagi pembiayaan, ada juga yang bagi pemberian untuk barang. So maksudnya kalau orang senang sangat kan. Beli je barang ke barang dapur, and then convert jadi yang takut ni sekarang ni semua BNPL kan. Beli barang dapur BNPL. Dia kadang-kadang BNPL tu perlu kan. Perlu sebenarnya BNPL perlu. Tapi kena kontrol. Kena kontrol. Kena tahu. Betul. Dia kena sebelum tidur buka je platform tu, and then beli platform sana platform sini. Ini pengalaman ni, mulut mencurah hati kan ni? So BNPL tu sebenarnya perlu. Saya memula sebab saya dah 40 plus kan. Bila saya tengok BNPL ni, kita tengok because kita bukan tak ada baca BNPL ni kan. So bila kita tengok orang-orang sana BNPL, setiap hari barang sampai kat rumah, lepas tu beli setiap malam. Boleh ke manage pembayaran BNPL ni kan? Tapi dia nampak gaya macam BNPL atau pembayaran secara ansuran ni memang perlu untuk certain segmen lah. Tapi harapan Cik Amir supaya berhemah lah Ramadan kali ni, dan elakkan hutang-hutang yang tak perlulah. Okey, Fantina, apa harapan Ramadan kali ni? Okay, bagi I, Ramadan sebenarnya bukan sekadar kita tahan lapar, tahan dahaga kan. Tapi kita untuk bulan yang bina hati kita. Bina hati, cantik itu. Bina hati. Empati kepada orang lain, dan lebih syukurlah dengan apa yang kita ada Bersyukur sekarang dengan apa yang ada. Sebab kita sekarang ni pun hidup dengan teknologi, kita dekat dengan teknologi. So why not kita use that untuk mudahkan ibadah kita. Betul. And mungkin yang paling penting saya rasa adalah whatever yang kita dah buat masa bulan Ramadan ni, sebab mestilah kita kejar segala pahala yang kita boleh dapat yang berdabur-dabur sekarang ni kan. Jangan stop dah. Teruskan. Kita teruskan kepada bulan-bulan yang bagus. selepas Nasihat yang bagus. Jadi kan soalnya bulan Ramadan je Betul. yang kita ni semua. Kita jangan menjadi orang kata ahli ibadah pada Ramadan saja. Itu Nabi cakap. Betul. Nabi pernah ingatkan, ramai sahabat-sahabat yang bekerja-kerja semayang malam tak henti, tapi stop. Nabi kata jangan kamu menjadi ahli abid hanya pada bulan Ramadan, teruskan. Itu sebagai kata, itu bagi madrasah Ramadan. Madrasah ni apa? Macam sekolah. Sekolah supaya kita dapat teruskan untuk bulan-bulan seterusnya, insya-Allah. Jadi terima kasih. Jadi orang kata salah hadis Rasulullah sebagai yang kata penutup kan. Dia kata riwayat Bukhari dan Muslim,
man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Jadi barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan penuh kata mengharap pahala pada Allah, maka akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Masya-Allah. Kan? Jadi ini peluang kita, lebih lagi kita nak mengejar satu malam yang pahalanya macam 1000 malam. Apa sih ni? Malam apa? Malam Lailatul Qadar. Itu yang kita kejar. Itu yang diberi keistimewaan kepada kata umat Nabi Muhammad. Kalau orang dulu, kalau ingatkan sejarah Isra' Mi'raj yang baru lepas kan, Nabi Muhammad menerima kata tanggungjawab ibadah solat ini 5 kali sehari kan. Compare dengan umat-umat dulu kena solat puluh-puluh ratus. Saya jangan solat masa malam ganjil je lah. Pegang tirawih bila ganjil kan? Solat jangan hanya pilih-pilih lah. Satu lagi orang kebanyakan solat tarawih ni awal Ramadan penuh, akhir Ramadan makin surut sebab nak sambut raya. Jangan jadi macam tu. Saya berpesan pada diri sendiri jugalah, semua insya-Allah. Jadi terima kasih pada para pendengar yang setia sejak 30 minit dulu. Kita borak-borak santai kan, harap-harap memberi manfaat untuk kita semua insya-Allah. Dan semoga orang kata Ramadan kali ini bukan Ramadan terakhir kita. InsyaAllah kita akan dipertemukan lagi Ramadan akan datang.